الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin Jumat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Takwa ni akan menjadi bekal bagi hidup kita. Maka dengan takwa itu juga kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Hadirin Jumat yang dikasihi sekalian, seumur hidup manusia adalah dibanding sebagai satu perjalanan. Umur hidup manusia di atas muka dunia adalah satu pengajaran yang sangat besar. Allah menciptakan manusia satu generasi ke satu generasi. Orang dahulu sudah pun mati meninggal dunia, dan sekarang ini kita lah orang yang berperangai hidup di atas muka dunia dengan menggunakan umur yang Allah berikan kepada kita. Setakat mana kita pandai guna ataupun cerdik bijak kita guna umur kita, maka itulah yang dikatakan sebagai satu pengajaran yang sangat besar apabila kita perhati seumur hidup kita di atas dunia, apakah yang kita sudah pun lakukan ataupun kita buat sebagai satu pengajaran yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Memang setiap orang adanya salah dan ada silap. Adanya perkara-perkara yang dia rasa puas hati apabila dia melakukan satu-satu perkara. Dengan arti kata yang lain, adanya satu kejayaan, tetapi ada beberapa perkara yang mesti dibaiki dan sebagainya di dalam hidup. Sebelum daripada kita nak menemui kematian, yang kita wajib percaya bahawa setiap yang bernyawa akan mati. Maka setiap hidup, setiap detik dalam kehidupan kita mesti kamnengtu ataupun mesti berhati-hati bahawa kehidupan kita semua ni akan dikira oleh Allah Ta'ala, sama ada di dalam kubur, apatah lagi di akhirat sekali lagi. Oleh itu ikhwah, saudara-saudara yang dikasihi sekalian, marilah kita renung betapa banyaknya manusia yang berjaya yang sudah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Tetapi begitu banyak, lebih daripada apa yang kita fikir dan kita agak, manusia ditakdirkan oleh Allah menjadi kafir, menjadi fasik, menjadi orang yang tak jujur, tak soleh, hidup di atas muka dunia, sehingga dia turut nafsu dia, turut syaitan, dan turut arus yang berlaku di dalam kehidupan sehingga dia tak boleh kokum oleh diri dia sendiri. Oleh itu, marilah kita pakat perhati betapa pentingnya hidup kita di atas muka dunia, yang kita tak biasa minta nak mari ke dunia, tapi Allah Ta'ala bagi. Kita tak biasa minta nak jadi orang Islam, tapi Allah Ta'ala bagi dengan percuma. Maka dengan umur kita yang Allah beri dan agama yang Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita sebagai seorang hamba-Nya, maka marilah kita pakat-pakat bawa Islam kita, umur kita, kehidupan kita dan semua gerak-geri, kecek-pek, kerja, usaha dan sebagainya demi untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Seperti mana Allah Ta'ala gelar orang-orang yang beriman dan beramal soleh di dalam akhir suratul Bayyinah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu 'anhum wa radu 'anhu dzalika liman khashiya rabbah. Inilah petanda bahawa orang yang berjaya di dunia pun berjaya, apatah lagi di akhirat sikit lagi disediakan kepada mereka syurga adnin yang dipenuhi dengan sungai-sungai dan kekal di dalam syurga buat selama-lamanya. Nak masuk syurga tak payah, tapi kena betul. Iaitunya tak payah yang saya maksudkan di sini, iaitunya iman dan amal soleh. Memang kita kena cek email kita. Adakah kita betul dengan email yang sebenar? Adakah kita amal soleh pada hari ini ataupun seumur hidup kita betul dengan ajaran Allah, ajaran Nabi? Maka dua perkara ni lah jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun ayat-ayat lain yang Allah Taala sediakan katakan kepada kita semua, apabila Allah sebut orang-orang yang akan masuk syurga, maka syurga itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Disediakan bagi orang yang bertakwa. Bermaknanya nak menuju ke arah ketakwaan di dalam hidup kita memang kena melalui iman yang kuat dan amal soleh yang betul. Barulah kita akan timbulnya rasa pun dia akan tubiknya kita menjadi orang yang bertakwa. Tak mungkin sama sekali orang yang bertakwa tapi tak ada iman. Orang yang bertakwa tidak ada amal soleh. Tak mungkin. Sebab nak sapa akal yang banyak kalau kira dengan toleh, nak boleh sapa 10 memang kena langkah 1, 2, 3 barulah dia sapa 10. Tak mungkin sama sekali orang yang nak pergi ke darjah takwa selalu tapi dia tidak beriman, tidak beramal soleh. Maka dengan umur yang Allah Ta'ala bagikan kepada kita, saya tengok kira-kira dengan bilik. Betapa banyaknya kalau kita nak kira dengan week nanti. Cuba kita dengar sekadar satu sepitah lalu. 1 นาทีเท่ากับ60วินาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงเท่ากับ 3,600 วินาที1เดือน31วันมี744ชั่วโมง 44,640 นาที 2,678,400 วินาที Apabila kita kira dengan 1 tahun, ambilnya 366 วัน adanya 8,784 ชั่วโมง 527,040 นาที Tapi kalau kita kira dengan week nanti, Masya Allah, banyak 1 tahun. Iaitunya 31,622,400 week nanti. Allah Ta'ala nak kira dengan kita tahun week nanti. Bukan dia kira seumur hidup. Walaupun dengan sekali Nabi SAW cerita kepada kita, kaki seorang anak ada tidak akan terlepas pergi ke syurga ataupun ke neraka kecuali kena tanya yang 4 kali. Maka 4 kali inilah yang dikatakan soalan yang sudah pun dibuka siap-siap. Kalaulah budak yang ngaji di sekolah, pelajar-pelajar yang ngaji di mahawudiyalai, soalan yang nak sah ต้องปกปิดไม่ให้นักศึกษาทราบยกเว้นพอเข้าห้องสอบถึงเวลาสอบbarulah bukaข้อสอบ ngapa juga untuk nak sอบ tapi Nabi SAW buka เฉลยข้อสอบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ข้อสอบ setiap orang akan jawabnya 4 kali. Yang pertama sekali umurmu menghabis Quran. Maka kita sendirilah akan menjawab dengan lidah kita, dengan usaha yang kita duduk usaha di atas muka dunia, maka kita kena jawab seumur hidup kita apa kita buat. Memang kita lebih tahu. Yang kedua, umur muda.
walaupun dia masuk dalam umur kita. Tapi umur muda ni adalah umur yang dikhususkan ataupun dicocong sejak daripada seorang masuk akhir balik sampai ke dia umur 40. Sebab orang yang mula masuk akhir balik dikira masuk wairun. Kau wairun sampai ke umur 40, itulah dikatakan marhalah ataupun cuang muda seseorang. Ada belaka orang yang duduk waktu tu lah, nak jadi juru pun juru, nak jadi tak juru pun waktu tu lah. Tidak dibimbing, tidak dididik dan tidak diajar dia, maka dia akan jadi orang-orang yang tak berguna di dalam kehidupan. Ini waktu muda. Sebab itulah kita tengok orang-orang pemuda pada masa ni, ada yang orang yang juru, ada orang yang tak juru. Kita harap orang-orang yang tak juru tu lah akan kembali, akan klik semula ke jalan yang mulia, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan yang ketiga, ilmu. Ilmu yang kamu belajar mengamal tak? Memang kita mesti belajar. Kita mesti cari ilmu pengetahuan demi untuk kemajuan diri kita sendiri dan untuk betul amalan-amalan yang kita buat setiap hari. Memang tak mungkin sama sekali orang duduk kerja, duduk buat, duduk makan, duduk tidur, duduk apa tanpa ilmu. Dia tak belajar, buat dengan rekor-rekor agak-agak. Memang mustahil sama sekali seorang Muslim, seorang orang Islam buat apa-apa dalam kehidupan dia tak belajar, dia tak mengaji. Akhir sekali Allah Ta'ala tanya ni, rezeki yang kamu guna di dalam hidup kamu, dari mana kamu boleh dan ke mana kamu belajar. Berarti duit setiap kok apa yang kita boleh bubuh dalam poket kita, duduk di tanakan ataupun duduk di mana saja yang dinamakan hak kita, bermaknanya itulah yang Allah Ta'ala akan tanya sikit lagi. Kita sedia akan jawab. Jadi pak soalan ni, sedialah setiap orang untuk menjawab soalan-soalan ni di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Sebab itulah apabila kita tak mahu kepada kerugian di dalam kehidupan kita, marilah kita pakat-pakat faham dengan baik bahawa tujuan yang sebenar Allah Ta'ala cipta kita, buat kita melalui sebab belaka daripada ibu dan bapa. Mari duk nikah kita sendiri pun nikah dan sebagainya, boleh anak. Itu adalah sebab belaka. Tapi Allah Ta'ala tanda siap dah. Bila orang itu nak lahir, kadang-kadang mai orang setengah-setengah mai pasal nak ada anak, tapi boleh anak. Itulah nak ayat katanya Allah Ta'ala sudah pun takdir manusia akan hidup di waktu mana, bila masa dan tempat mana. Tapi yang pentingnya, marilah kita sang guna phapให้กับชีวิตตนเอง. Janganlah sia-siakan hidup sampai kau tidak guna di dalam setengah-setengah orang yang ayat katanya aku hidup tak ada guna sikit aku. Duk buat maksiat sia malam, duk tak ada belajar. Seperti mana yang kita tengok keadaan masyarakat kita pada hari ini, ramainya kalau kita tengok orang-orang muda, tapi sayangnya Allah Ta'ala belum lagi beri taufik dan hidayah kepada dia. Boleh jadi tidak ada orang duduk seru dia, duduk panggil dia, duduk pau dia, duduk ajak dia ke jalan yang mulia. Marilah kita pakat-pakat tegur, pakat-pakat goyak, pakat seru. Sama ada melalui khutbah, melalui ceramah, melalui radio, melalui TV dan melalui semua setiap jalan demi untuk ajak manusia ke jalan mulia. Maka itulah yang dikatakan jalan sebaik-baik jalan di atas muka bumi dan akhirat, seperti mana yang kita selalu minta di dalam semaya kita. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maksudnya, tunjukkanlah jalan kepada kami wahai Allah, jalan yang sebenar, jalan yang lurus, jalan yang telah engkau tunjuk kepada orang-orang sebelum pada ini, iaitu para sahabat, para tabi'in, orang-orang golongan Nabi, semua itu adalah duduk di atas as-siratul mustaqim. Tapi yang kita tak mahu, kita tak sayanya, iaitu sirat ghairil maghdubi 'alaihim, iaitunya bukan jalan orang yang engkau murka. Bermaknanya jalan orang yang Allah Ta'ala sangat marah kepada mereka, iaitunya golongan orang-orang Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Yang dimaksudkan di sini seperti orang Nasrani,
dan lain-lain agama yang sesat hidup di atas muka dunia, tak kena jalan yang sebenar. Itulah yang dikatakan sebagai sedikit sebanyak mesti kita kena ambil peduli dalam kehidupan kita. InsyaAllah selamatlah dunia kita dan Allah akan tetapkan kita di dalam syurga nanti, InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Di khutbah yang kedua saya sediakan 10 perkara sebagai rekah yang diambil daripada satu surah, iaitu surah Al-Asr. Memang setiap orang mengapa dan ingat belakang, tapi disedut daripada surah ni dengan sebab 4 golongan manusia yang tak rugi, iaitu orang beriman, orang beramal soleh, orang yang selalu berpesan-pesan di antara satu sama lain untuk menegakkan kebenaran, dan berpesan juga untuk menegakkan kesabaran. Makaผมขออนุญาตอ่านเป็นภาษาไทย อย่างประการที่ 1 ข้อที่ 1 เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของเวลาที่ทุกคนได้เท่ากันแต่ได้รับผลไม่เท่ากัน ข้อที่ 2 บริหารเวลาให้คุ้มกับงานภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบในแต่ละวันในฐานะบ่าวของอัลเลาะห์และเพื่อนมนุษย์ ข้อที่ 3 วางแผนทุกอย่างเพื่อให้ชีวิตมีแต่ความก้าวหน้าพัฒนารุ่งเรืองกำไรและพึงพอใจ ข้อที่ 4 คำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งก่อนและหลังบริหารเวลาและลงมือปฏิบัติ ข้อที่ 5 ทุกการกระทำทุกคำพูดทุกก้าวเดินทุกกิริยาทุกอิริยาบถบ่งบอกถึงความเป็นตนของคนที่รู้คุณค่าของเวลา ข้อที่ 6 ศึกษาหาความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตทั้งศาสตร์ว่าด้วยการประกอบศาสนกิจและการประกอบอาชีพ ข้อที่ 7 ทุ่มเทเวลาและอุทิศชีวิตให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและรอซูลโดยไม่ละเลยต่อภาระหน้าที่รับผิดชอบแม้แต่น้อย ข้อที่ 8 คำนึงถึงความเป็นอยู่ของตนบนโลกดุนยาสุสานกุโบร์อาคิเราะห์สวนสวรรค์เป็นที่พำนักอันนิรันดร์ ข้อที่ 9 ไม่ควรหมกมุ่นกับสิ่งร้ายประโยชน์ทั้งปวงทั้งพูดทำปฏิบัติยอมรับรู้เห็นเกี่ยวข้องยุ่งเกี่ยวและอื่นๆ ข้อที่ 10 ข้อสุดท้ายไม่ควรปล่อยเวลาผ่านไปโดยไม่มีผลใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตแถมยังต้องแบกรับกรรมและบาปนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิก Oleh itu ikhwah yang dikasihi sekalian, marilah kita pakat fikir kehidupan kita dan marilah kita pakat dengar nasihat dan tunjuk ajar orang yang paling molek sekali nasihat, iaitu diri kita sendiri. Tidak ada orang lain yang lebih molek nasihat kepada kita kecuali diri kita sendiri. Kena kecek dengan hati kita, dengan diri kita sendiri. Marilah kita pakat jadi orang-orang yang selalunya sedar, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, surah Az-Zumar, iaitu orang yang selalu dengar perkara baik dan turut perkara yang dia dengar kebaikan itu untuk kebaikan diri dia sendiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal musyrikin wa dammir a'da' ad-din wa ahlik al kafarata wal mulhidin ya rabbal alamin.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين من الولدان والرجال والنساء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.